Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Daripada Majlis Agama Islam Wilayah Yala yang saya hormati Dr. Abdul Rashid selaku Rektor Pengarah kepada Jamiah Islamiyah Syekh Daud Fatani. Seterusnya tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kali yang pertama saya sampai ke bumi Kampung Tengah Mengbala. Ini kali yang pertama saya sampai tuan-tuan. Nama kampung tuan-tuan pun saya hafal 3-4 kali juga, takut silap sebut. Mengbala, tak tahu bala apa nak turun. Tapi kita doakan bala-bala yang baik lah yang turun kan. Jadi mudah-mudahan keberadaan kita, perhimpunan kita pada malam ini di bawah naungan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya nak mohon jutaan kemaafan. Mungkin sepanjang syarahan saya yang hampir sejam ni tuan-tuan, mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang tidak faham bahasa yang saya gunakan. Kita datang dalam dua negara yang berbeza, Malaysia dan Thailand, Kedah dan Yala. Dua bahasa yang berbeza. Walaupun kita berbeza daripada sudut negara dan wilayah, tetapi orang Yala tak jauh dengan orang Malaysia. Sebab kami nak makan tom yam kena cari orang Yala. Yala dengan Malaysia tak jauh. Tani Yala. Sebab kalau orang Malaysia nak kahwin lebih daripada seorang, kena datang sini. Jadi mungkinlah dari sudut bahasa tu tuan-tuan tak berapa nak faham. Sebab saya tak erti nak kecek-kecek Yala, nak kecek Kelantan, Ganu ni tak erti tuan-tuan. Mau saya kecek pun bunyi pelik kan? Sebab tu ada orang dia duduk di Kedah, dia datang ke Tani Yala, dia nak kecek Tani Yala, tapi tak bunyi. Dia jalan jumpa, tengok ada kakak tu dia jual buah. Dia turun-turun, dia minta bagi buah pelik 3 kilo. Tak terkejut kakak tu. Dia nak beli buah pau, dia kata buah pelik. Kau tu kata tak say nak jual pelik-pelik kita ni, dia kata. Dia kata dah buah pelik, bukan pelik bodoh, pau, dia kata. Jadi sebelum saya nak keluarkan perkataan-perkataan pelik tu, jadi saya bercakap cara Kedah lah. Tuan-tuan boleh faham kot? Boleh faham tak?
Boleh dah lah. Faham, tak faham pun buat faham je lah. Ra'i saya datang jauh ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Malam ni kita nak buat satu sambutan yang saya difahamkan. Semalam kita ada ceramah daripada guru kita. Malam ni pula ada ceramah daripada saya yang dhaif lagi hina ni bersama dengan Baba Zul nanti. Sebab apa kita nak raikan tuan-tuan, sebuah tempat yang barakah Allah akan turun dengan asbab adanya tempat ini, iaitu rumah Allah yang berada di kiri tuan-tuan dan sebelah kanan saya. Sebuah rumah Allah, masjid yang baru dibina, Masya Allah, cantik tuan-tuan, cantik. Orang Kedah dia panggil cantik nak mampu. Kedah ni dia kalau lebih dia panggil mampu. Sebab tu dalam dunia ni orang yang paling banyak ingat mati orang Kedah. Dia bangun tidur pagi-pagi, oh ngantuk nak mampu, mati dah. Mampu itu makna lebih lah. Dia pergi mandi, oh air ni sejuk nak mampu, 2 kali nak mampu. Dia mari semayang subuh di masjid, imam baca panjang, imam. Dia kata panjang nak mampu. Dia balik makan bini dia goreng nasi, oh sedap nak mampu. Sepanjang hari itu tuan-tuan. Sebab tu dalam dunia orang yang paling banyak ingat mati orang Kedah. Orang Kedah paling banyak ingat mati tuan-tuan. Dan kalau naik ke Kuala Lumpur dia tak panggil mampu, dia panggil gila. Gila pula. Ngantuk gila. Nak cari masjid keseluruhan, decoration dalaman menggunakan wallpaper, tak jumpa tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan tak mari semayang lagi, tak tahu dah tuan-tuan. Tu imam mau beli macam bola bubuh dalam punggung tu kan. Kalau tak mari semayang lagi tuan-tuan, tak tahu nak kata lah. Sebab itu kita sekarang berada pada tanggal 2 Muharram, masuk maghrib tadi. Hari ini kita raikan ma'al hijrah tuan-tuan. Tak tahulah keadaan di Thailand ni dia rai ataupun tidak. Kalau di Kedah, di Malaysia dia rai. Orang Kedah ni semua dia sambut ma'al hijrah, dia sambut Maulidur Rasul, dia sambut. Kan? Tiap-tiap tahun kerana ma'al hijrah 3 ekor lembu syahid, beratus ayam syahid kerana ma'al hijrah. Semayang haram dak juga, jemaah tak mari juga. Serupa yang membala dengan Kedah lebih kurang dia. Tuan-tuan tak payah buat muka baik lah, saya tahu lah. Kan? Kita sambut hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi tuan-tuan nak bawa Islam datang kepada kita yang boleh masyarakat di Mengbala, di Yala, di Thailand, di Malaysia, di Indonesia, di Brunei dan seluruh dunia dikecapi nikmat Islam hari ini tuan-tuan, kerana pengorbanan baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda ridwanullah alaihim ajma'in, sampainya Islam kepada kita. Nabi tinggalkan kota Mekah, sahabat tinggalkan kota Mekah. Kenapa? Kerana nak membawa Islam sampai kepada kita pada hari ini tuan-tuan. Kalau nak pergi ke Madinah ni maklum ibu ayah sekalian, bukannya mudah. Sayang nak tinggalkan Mekah. Macam kita lah nak tinggal Yala, nak pergi Kedah, nak pergi masak toyam lah, nu kengsong kan. Kengsong kawan saya dia silat sebut Ciong Sam. Tu pun nak cakap tak betul, tu pun nak cakap. Singgah dekat Syakom, dia tanya ustaz tu apa dia ustaz. Saya kata kengsong. Budak tu pun mari tanya nak pakai apa, terus dia jawab Ciong Sam. Pening budak tu. Ciong Sam ni baju Cina dia pakai tu kan. Budak tu kata tak ada Ciong Sam. Dia kata ada makanan Ciong Sam. Saya kata bukan Ciong Sam bodoh, kengsong. Tu pun nak cakap pun tak betul nak cakap. Nak tinggalkan bumi Yala, nak pindah duduk di Malaysia. Sayang tak tuan-tuan? Sayang. Sahabat yang berhijrah dengan Nabi daripada Mekah ke Yathrib, waktu tu Madinah, namanya Yathrib.
Ada yang tinggalkan anak, tinggalkan keluarga, tinggalkan isteri, tinggalkan semua. Sebab isteri tak mau nak pindah, anak-anak tak mau nak tinggalkan Mekah. Diceraikan mereka, takwih pejuang Islam ni bersama dengan Rasulullah hijrah ke Madinah. Kita nak tinggal keluarga, nak mari dengan ceramah pun tuan-tuan 14 kali fikir. Betul tak? 4 rakaat istikharah. Habis salam bangun, bini tanya awak. Dia kata nak fikir, nak pergi gedok, dia kata. Tinggal tuan-tuan. Tak mau ikut, sudah, aku tinggal. Tu ada dia cerita satu orang, nama dia Pok Mat. Dia nak cerai dengan isteri dia. Sebab isteri dia masak nasi lupa tekan payuk. Ni maklum dia banyak kali dia buat. Ikan masak dah, ketam masak dah, nasi haram tak tekan, dia jadi beras lagi kan. Yang tu lelaki ni menerak dah lapang. Pok Mat dia marah, dia cerai. Pergi ke pejabat qadi nak cerai. Qadi tanya ni nak cerai ke Pok Mat? Nak cerai mari ini. Kalau tak mari, kata cerai tak mari. Tok qadi kata fikir habis dah kan Tok Mat. Fikir dah lah ni. Mula kecil banyak tampar kata. Tok qadi kata ni anak-anak 3 orang ni nak kira gena. Mak weh bila orang ah. Tanya dia orang nak duduk dengan saya ke nak duduk dengan mak dia orang. Tok qadi pun tanya Alung, ni mak dengan ayah nak cerai. Alung nak duduk dengan ayah kan nak duduk dengan mak. Anak sulung jawab nak duduk dengan mak. Pok Mat lagi marah lah, anak tak mau duduk dengan dia. Lagi mampu duduk dengan mak. Dia kata. Tanya anak kedua, Angah nak duduk dengan ayah kan nak duduk dengan mak? Nak duduk dengan mak. Tok Mat selalu dah 2-0. Lagi duduk dengan mak. Harap anak nombor 3 nak duduk dengan dia. Tanya anak nombor 3, adik, Tok Qadi tanya, nak duduk dengan mak ke nak duduk dengan ayah? Nak duduk dengan mak. Sengak Tok Mat, tak kata apa. Tok Qadi kata kena Tok Mat, anak-anak nak duduk dengan mereka, Tok Mat macam mana? Duduk dengan mak dia orang, duduk lah. Tok Qadi kata tu Tok Mat nak cerai kan? Dah anak-anak nak duduk dengan mak mereka, saya pun duduk dengan mak mereka juga lah. Kata, haram tak jadi cerai kan? Tu Tok Mat membala tu. Sahabat Nabi bukan perangai macam Tok Mat. Tok Mat bini dia nak cerai, anak-anak nak duduk, tak cerai dia. Tapi sahabat Nabi, kerana Islam, kerana Rasulullah, kamu tidak mau bersama dengan aku ceraikan kamu. Bawa Islam sampai kepada kita hari ini tuan-tuan. Kita ni nak kata Islam hari ini, kita nak perjuangkan Islam. Tak ada. Sebab tu Allah ulang 18 kali dalam Al-Quran. Wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Sebelum kamu nak jadi macam sahabat, berjihad pada jalan Allah dengan nyawa, kamu lepaskan ujian yang pertama, berjihad kepada Allah dengan harta benda kamu dulu. Yang ni kita dah kecundang dah tuan-tuan. Nak sedekah, ya Rab, bakhila wastaghna. Kedekut nak mampu. Mari masjid duk istiqamah 10 bat tu. Duk mari 10 bat. Daripada tahun 1947 sampai 2018. Duk 10 bat. Dia kata istiqamah ustaz. Kita nak bagi harta untuk Allah, kita berkira macam mana kita nak jadi macam sahabat Nabi hijrah tuan-tuan. Yang masalah Nabi lah ni apa dia? Nabi nak satukan orang Madinah dulu. Di Madinah ni maklum-maklum. Boleh faham ke saya bercakap ni? Dia nak muka macam nak syahid dia bersiapa. Nah? Boleh maklum tak? Ibu-ibu boleh faham tak? Boleh nak? Jangan duk ngumpat saya kat belakang, saya sumpah cirit 3 minggu tadi. Dia kata cakap apa aku tak faham. Dia kata jangan banyak dah yang duk komplain saya kat belakang, saya sumpah cirit 3 minggu. Jangan cari pasal. Sebelum Nabi nak sampai ke Madinah ni ibu-ibu ayah-ayah sekalian, di Madinah ni ada 2 puak yang berpecah. Khazraj. Yang ni duk berpecah ni. Tu tuan-tuan duk dengar baru terus apa ni Ma'al Hijrah ni.
Aus dan Khazraj, Muhajirin dan Ansar, yang pada yang ini saya nak terang. Di Madinah ada dah dua puak yang berpecah. Yang pertama namanya Aus, yang kedua namanya Khazraj. Nabi dia nak bawa pula daripada Mekah dengan dia tu, nama dia Muhajirin. Orang yang hijrah dengan Nabi, nama dia Muhajirin. Nak sampai ke Mekah, nak sampai ke Madinah, Nabi kena gabung dulu di antara Muhajirin dan apa ni, Aus dan Khazraj. Gabung, mereka berjaya. Islam agama perdamaian, tuan-tuan. Kita orang Islam ni hidup jangan bermusuh-musuhan. Hari ni bila sebut orang Islam ni masalah dia suka gaduh. Tak tahulah di Thailand ni, tak tahulah, tapi serupa je, tuan-tuan. Jangan bagi ramai sikit, dia kena nak gaduh. Nabi satukan di antara Aus dan Khazraj. Nama mereka ni Ansar, duduk di Madinah. Bawa datang Muhajirin pula, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat senang ke tuan-tuan nak gabungkan orang Mekah dengan orang Madinah? Walau sama-sama Arab, tapi perangai bukan serupa. Tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan pergi Madinah, dua-dua ni lain. Tuan-tuan masuk Masjidil Haram, polis yang jaga Masjidil Haram tu garang nak mampu. Saya biasa bawa orang pergi Mekah, tuan-tuan. Dia duduk tengah tawaf, handphone dia bunyi. Orang Kuala Nerang. Lagu dia pula lagu Thailand, meru-meru caung meru-meru tu. Handphone dia gantung dekat leher ni. Depan Kaabah, duduk tengah tawaf. Saya duduk di depan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Handphone dia bunyi kat belakang. Bukan main kuat. Meru-meru caung meru-meru. Tahu dia nak angkat tu, tuan-tuan. Polis Arab tu kata dia, haji, haji. Polis Arab kata, dia kata ni bukan haji, ni umrah. Dia kata ke polis tu, tuan-tuan. Polis Arab ni, hang laki aku panggil haji, hang perempuan aku panggil hajar. Dia kata ni bukan haji, ni umrah. Dia kata. Polis tu pun tahu. Tuan-tuan pergi Madinah, lembut. Tu sama-sama Arab, tuan-tuan. Macam di Malaysia lah. Kalau tuan-tuan di sini pun serupa kot. Kan? Sama-sama Thailand. Mari Yala, mari Tani, pergi Bangkok, lain dia tak? Macam di Malaysia pun sama. Orang Kedah, orang Kelantan, lain. Tuan-tuan pergi Kedah, tuan-tuan pergi Penang, lain. Kedah bila cakap, mulut dia besar. Macam saya cakap, mulut tu dia. Orang Kedah, buat apa? Bila dia cakap, sama, buat apa? Dia. Pergi mana? Tuan-tuan pergi Penang, lain. Mulut dia kecil, kepala pula lagu tu. Orang Penang, ni dia duk auta gitar, lagu tu Penang. Tuan-tuan pergi Perak, lagu Perak pula, buat apa? Lagi pendek. Datang buat apa? Lain. Tuan-tuan duduk di Mekah, tuan-tuan duduk di Madinah, lain. Tuan-tuan pergi ke Mesir, lagi dahsyat. Tanya Dr. Rashid duduk di sana. Lagi dahsyat, tuan-tuan. Arab ni tak ada benda yang dia tak tahu, melainkan semua dia tahu. Saya pergi Mesir, saya tanya driver tu, aku nak tanya, hang tahu tak restoran paling sedap dekat Kairah? Oh, dia kata tahu. Saya tanya dia, hang bawa taksi ni lama mana dah? Dia kata tak lama, lebih kurang kat 70 tahun. Umur hang berapa? 48. Umur dia 48, bawa taksi 70 tahun lah. Punya pemohong, ku sepak dia ingat lagi kan. Keluar taksi ni baru tahu. Saya tanya dia, tahu ke jalan-jalan dalam Kairah ni? Dia kata apa dia? Aku boleh bawa kereta sambil pejam mata. Oh, dahsyat. Dahsyat. Sembang tak ada jatuh. Saya kata ni aku nak tanya hang. Lepas kata ada satu tempat di Mesir ni, restoran dia sedap di Kok Diang. Kok Diang tu tempat saya di Kedah. Saya kata, hang tahu tak Kok Diang kat mana? Dia tak tahu. Kok Diang di Mesir tu tak gila, tuan-tuan. Saya kata jauh mana? Dia kata tak jauh dengan kita, lebih kurang 40 minit. Dia kata celaka Arab ni, mohon aku dah. Tak ada benda yang dia tak tahu Arab ni. Dia punya kasak lah. Tuan-tuan punya bayangkan, Rasulullah nak gabungkan di antara Mekah dan Madinah.
di Madinah. Nabi pesan kat mereka hidup. Nabi kata apa dia? Yang pertama Nabi kata, la tabaghadu, hidup jangan duk gaduh. Nabi kata hidup jangan duk gaduh. Ni saya nak pesan dekat ibu ayah yang duduk di Mengbala ni, hidup dalam kampung, dalam masyarakat, jangan bergaduh. Ni kita duduk di masjid, tuan-tuan, cuba tengok Rasulullah ketika mana Nabi sampai di Madinah. Nabi tak tanya tanah mana yang aku nak dirikan pasar, tanah mana aku nak buat rumah aku, tak. Nabi tanya, di mana tanah aku nak dirikan masjid di sana. Usisa ala taqwa, masjid yang Nabi dirikan berasaskan kepada nilai taqwa. Nabi gabungkan, Nabi jadikan masjid ni tuan-tuan pada waktu itu bergabung, hidup dalam keadaan rukun dan damai. Sebab tu tuan-tuan duduk di masjid, jangan duduk gaduh. Tak payah duduk gaduh lah tuan-tuan. Gaduh macam-macam. Mari ustaz ni kata kunut subuh tak ada, gaduh pula. Mari ustaz ni kata Yasin malam Jumaat tak boleh baca, pula dah. Tanya dia, ustaz tak boleh baca Yasin malam Jumaat, nak baca apa? Dia jawab baca WhatsApp. Gaduh habis tuan-tuan. Nabi duduk, Nabi bangunkan. Nabi kata apa dia? Yang pertama ketika Nabi sampai di Madinah, antara ucapan Nabi yang dirakamkan oleh Imam An-Nasai, Nabi pesan apa dia? 6 benda. Yang pertama Nabi kata, la tabaghadu. Aku nak abang dekat hampa yang duduk dalam ni, aku nak wayak dekat hampa, jangan bergaduh. Boleh tak ibu, kita jangan bergaduh? Kadang-kadang duk balah ni macam-macam. Balah isu apa? Isu anak. Anak mu cerdik, anak bodoh. Balah. Balah dengan tok laki macam-macam. Kadang-kadang tok laki balik ikan lambat, balah. Allah tuan-tuan, jangan duk balah dia hidup ni. Yang mana yang duduk balah, sallu ala Nabi. Jangan duk balah. Nabi buat, tuan-tuan cuba tengok, Nabi buat masjid. Ni saya nak pesan. Tuan-tuan cuba tengok masjid dalam nak memasyarakatkan masyarakat. Boleh faham tak ya tu? Bagaimana peranan masjid dalam nak memasyarakatkan masyarakat? Tuan-tuan cuba belajar. Kita nak hidup dalam keadaan baik ni tuan-tuan. Tak payah duk buka buku orang putih 18S, 17S, tak payah. Tuan-tuan datang solat berjemaah. Yang pertama tuan-tuan cuba tengok laungan azan. Kita nak solat berjemaah, Bilal akan bang, akan azan, menandakan waktu dah masuk. Tuan-tuan pergi ke Mekah, laungan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu orang Afrika datang semayang, kamu orang Arab datang semayang, kamu orang Cina datang semayang, kamu orang India datang semayang, kamu orang Malaysia datang semayang, kamu orang mana? Thailand datang semayang. Kalimah Allahu Akbar dapat menyatupadukan umat. Betul tak? Datang masjid. Yang kaya, yang miskin, yang muda, yang tua, yang alim, yang bodoh, yang ada jawatan dalam masyarakat ataupun rakyat biasa, bila sampai ke masjid, semua tanggalkan kasut di tangga. Betul tak? Ada tak wakil rakyat boleh buat naik kasut dalam masjid? Tak ada. Ada tak ustaz boleh buat masuk kasut dalam masjid? Tak ada. Siap akan tendang keluar kasut kita. Nak habaq dalam masyarakat, jangan ada kasta atasan, kasta bawahan. Kita raih dia sebab apa? Sebab dia kaya. Kenapa dia ni tak diraih? Sebab dia miskin. Kikiskan perangai dan akhlak tu dalam masyarakat. Kita pun masuk, bila nak semayang ni tuan-tuan, dia kena pilih imam. Dia tak payah pilih makmum, tak payah. Ada ke tuan-tuan di kampung Mengalar ni? Mengalar kata. Apa tak? Membala ni. Tuan-tuan duduk di Membala ni, adakah nak semayang jemaah pilih makmum? Tak tahulah. Yang saya dah faham pilih imam. Makmum ni pekak, buta, tuli, semua dia ni. Tapi imam kena pilih. Sebab tu kita dalam masyarakat nak pilih pemimpin ni kena tengok. Islam dah ajar dah. Yang pertama pilih fiqh sebut a'lamuhum, cari pemimpin di kalangan kamu yang lebih kerti daripada yang lain.
Dia kerti macam mana nak bina masyarakat. Dia faham macam mana nak bantu masyarakat. Yang masyarakat ni teruk nak pilih dia jadi pemimpin, tiba-tiba dia naik jadi pemimpin, dia zalimkan masyarakat. Pemimpin macam ni tak boleh diambil. Nak jadi imam 5 minit pun kena fikir tuan-tuan. Nak jadi imam 5 minit pun kena faham. Yang kedua, dia jadi imam dah, antara syarat dia alim. Bila imam ni naik ke atas, apa sunat yang imam kena buat sebelum takbiratul ihram? Pesan kepada makmum, betulkan saf, wasiat. Batu tu imam kata betulkan saf, rapatkan saf. Ini kerja pemimpin. Faham? Bukan kerja Tok Bilal. Ada ke Tok Bilal ni, dia ada pegang mic, saf, 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 saf. Tu bukan kerja mu Bilal oi. Tu kerja imam. Mu qomat sudahlah. Ni dia pula duk rampai kuasa imam. Saf, saf. Letih tuan-tuan. Dah lah azan tu pun bunyi pelik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan wapu. Kan? Saya kalau di tempat saya tu bila tak betul, saya bagi betul. Tak betul, saya sepok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hu, wah, pang boleh biji. Jadi hu. Azan pun tak betul. Orang duk asyhadu, dia duk asyhadu. Asyhadu Allah, asyhadu apa? Ni dia duk kalut, duk buat kerja imam pula. Yang nak kena suruh luruskan saf tu adalah imam. Imam tu sunat. Tuan-tuan, penuhkan saf di depan. Tuan-tuan cuba tengok kita nak penuh saf di depan. Ada tak imam kata, yang duduk di depan ni pengulung atuk bandar, hal lain duduk belakang? Tak ada. Mu pengulu, datang lambat belakang. Aku rakyat biasa, sampai awal depan. Pemimpin suruh rakyat ni hidup dalam keadaan bersatu padu. Bukan kerja pemimpin memecah belahkan masyarakat. Hari ni tuan-tuan, tak tahulah di Thailand, saya tak tahu. Ni saya cerita di Malaysia, saya cerita di tempat-tempat lain. Jadi pemimpin ni pun dia duk datang kampung, duk lemparkan mercun bagi masyarakat berpecah. Pemimpin kena datang tuan-tuan. Saya pemimpin tuan-tuan. Tuan-tuan angkat saya. Saya bukan lagi pemimpin mana-mana parti, tetapi saya adalah pemimpin kepada rakyat Thailand dan ialah itu pemimpin. Yang mana bergaduh, bersatu padu. Yang mana berpecah, mari berbaik balik. Ni dah pemimpin mari. Tuan-tuan jangan percaya agak lepas. Tuan-tuan tak boleh. Dalam masjid dah ajak Allahu Akbar, imam takbir. Mana boleh makmum kata aku tak mau takbir, aku tak suka imam ni. Tak jadi jemaah. Betul tak? Jadi elok. Tengah-tengah imam semayang, kain terkoyak, nampak punggung satu. Betul hak makmum sah pertama boleh tengok punggung tu imam. Bila lagi 3 rakaat pula tu boleh tengok punggung imam. Kan? Bila terkoyak seluar, makmum di belakang, rakyat tugas dia kena menegur pemimpin. Tapi bukan tegur guna emosi, tapi guna akhlak. Ada tak dalam sembahyang tuan-tuan ngaji, Dr. Abdullah mengajar, boleh tegur bahasa Thailand? Boleh tak? Prek-prak-prak? Tak boleh. Ataupun kecil layu, koyak seluar. Boleh ke aku tengok? Tok imam buat bodoh lah. Weh bodoh, dia panggil tok imam. Kaimu tu koyak. Solat hang tu batal dulu. Ada tak makmum dia boleh bagi tahu kat belakang? Kai imam koyak. Dia belakang kita mana? Tak boleh. Subhanallah. Betul tak tuan-tuan belajar? Subhanallah. Tok imam tu pun dia pun salah kat mana baca dah molek dah. Semayang pun dah rakaat ketiga dah insya ni. Mampu ya. Jadi lagi. Makmum tak puas hati. Subhanallah. Tak kena kat mana. Tok imam tak ditanya jemaah belakang.
Siapa? Dah 2 kali dah rakyat bagi signal. No, kaimu koyak. Tapi tak kecek keluar tu lah. Subhanallah. Kali ketiga. Belah lah. Ni 3 kali dah bagi teguran. Tak turun-turun lagi. Hai. Keras kepala tu imam ni. Bila keras kepala, hak belakang tu kena ganti dah. Mana boleh tuan-tuan kata, biar koyak, biar aku suka kat dia. Orang kata tu, nampak punggung tu, aku suka punggung dia cantik. Tak boleh. Dia kata, mau tengok punggung imam putih, punggung mu hitam. Dia kata, tak boleh. Mu suka imam ada tunjuk punggung ke orang, dengan solat mu batal. Rakyat nak tegur pemimpin dengan akhlak. Betul tak? Subhanallah. Imam pun turun. Kalau tak ada apa, teruskan ikut imam tu. Jangan duk bantah. Sampai habis. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sunat, kata ulama-ulama, kita zikir je. Tak ada bid'ahnya. Bukan kerana zikir lepas mayang masuk neraka, tuan-tuan duk. Gila ke? Duk diri depan neraka. Malaikat tanya, bapa? Curi kasut. Ustaz? Jahat mu ni, Ustaz? Mau? Zina dengan isteri orang. Ustaz? Mau? Duk mana? Membala. Malaikat tanya, duk mana? Membala. Ni masuk neraka apa? Masuk buang suara. Ni tuan-tuan kita ni masyarakat, tak tahu lah sini masak tak buang suara tuan-tuan, dalam Arab. Ada orang kata bid'ah. Suara-suara. Suara nak bagi buang suara. Sama je lah. Saya kata ada buat pahal tadi ni. Tak pahal-pahal juga. Besar lah buat kita ni. Buat pahal. Ada orang kata masuk surga, masuk neraka. Tak kegila. Masuk neraka, masuk surga. Duk mana? Membala. Ni buat apa di dunia nak masuk ke neraka? Maka surga. Makan bubuk suara tak masuk neraka, makan rasuah tak masuk neraka. Yang ni lah Piramli. Kenal tak Piramli? Piramli kata kecil-kecil tak mau mampu, besar-besar ni seorang ni. Ni doa ramai-ramai tak ada masalah tuan-tuan. Habis tu imam pun Astaghfirullahalazim. Ajak istighfar ramai-ramai. Salah tak? Habis istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam. Baca. Lepas tu zikir subhanallah 33 betul tak? Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Lepas tu baca doa ramai-ramai. Nak buat, tak mau buat, sudah. Dia tanpa baca, aku doa lain. Doa nak buat apa? Nikah dua, dia kata. Lama dah dia ikut imam tanah ni doa nikah dua, dia kata. Tak apalah nak buat seorang-seorang silalah. Tapi jangan duduk menghalang orang lain nak buat amalan. Tuan-tuan cuba tengok imam dia ajar apa dia. Habis dia doa. Masyarakat ikut. Pemimpin minta kepada Allah. Serah kepada Allah. Masyarakat ikut. Inilah nilai ataupun cara nak duduk dalam masyarakat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan, masa saya nak ambil dah, dia bagi sejam dah. Saya nak baca satu kata-kata Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i dalam sebuah kata-kata dia kata apa dia? Khamsun kana alaihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wattabi'ina lahu bi ihsan. Kata Imam Al-Auza'i, ada 5 benda baik yang Nabi dan pengikut-pengikut dia buat. Imam Al-Auza'i. Kenal tak Imam Al-Auza'i? Kenal? Dia bukan orang Yala. Dia kata 5 benda. Tuan-tuan dah tak bawa buku, tak bawa pen, hafal je lah. Kan, saya dipahamkan di kampung Membala ni, ramai adik-beradik Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengaji, tak ada tulis apa, mengapai.
Mereka kata dalam Thailand ni yang paling ramai adik-beradik Imam Syafi'i duduk 5 malam ni lah. Jadi mengapa? Bagi tahu 5 dia ingat 2. Bagi tahu 5 dia ingat 2. Apa dia pula ni? Tisu sejuk ingat kau tebeng. Ni lagi bid'ah ni tuan-tuan ni. Zaman Nabi ceramah mana ada tisu sejuk je. Bukan kata zaman Nabi di Malaysia pun tak ada ni tuan-tuan. Ni nak kena nikah sore kot ni. Baik. 5 benda ibu. Ada berapa benda? 5. Siapa yang nak jadi orang yang mengikut akhlak Rasulullah dan mengikut cara sahabat-sahabat Nabi, buat cara Nabi, ada 5 benda. Yang pertama kata Imam Al-Auza'i, orang Nabi dan orang yang ikut Nabi ni, dia buat benda kebaikan. Yang pertama apa dia? Menjadikan diri ni salah seorang daripada orang yang istiqamah solat dalam keadaan berjamaah. Ni yang pertama. Ibu ayah, masjid dah cantik. Masjid dah cantik. Kita tinggal satu benda lagi kita nak buat apa dia? Imarahkan masjid yang indah, imarahkan masjid yang cantik ni. Dengan apa dia? Yang pertama, menghidupkan salat berjamaah. Tak boleh mari subuh, mari zuhur. Zuhur tak boleh, asar. Asar tak boleh, gerik. Gerik tak boleh, isya. Isya pun tak boleh, pergi mampu buat. Satu waktu tak boleh nak berjemaah. Tuan-tuan nak apa lagi tuan-tuan? Nak pasang lift daripada rumah ke masjid. Orang manusia ni dia memang alasan macam-macam. Serupa di Membala pun sama, di Kedah pun serupa. Alasan. Saya ada seorang makcik di kampung saya. Kita buat surau saya, Dr. Abdullah tak sampai lagi, Dr. Rashid sampai dah. Surau saya 1 kali ganda lagi besar benda ni. Tapi tak cantik, wallpaper tak ada lah. Cuma ada aircon. Dulu ke saya dengan ayah duk ngajar malam-malam dulu ni. Duk ngajar petang, hari Jumaat petang. Adalah 700-800 orang duk ngaji ni, muslimat. Tanya satu makcik ni orang kampung. Makcik, awak tak pergi ngaji, tak pergi kuliah? Ustaz, surau ustaz panas. Makcik tak boleh duduk ustaz, panas kepala macam nak pengsan. Saya bincang dengan ayah, pasang aircon. Kami pasang lebih kurang duit Malaysia RM30,000. Sini RM300,000 lah. Lebih kurang RM300,000, kami cari lebih kurang dalam masa 4 ke 5 hari je. Cari-cari pasang. Sila bapa, nak habis dah ni. Allah, suka tengok muka bapa lah, kerja tak tahu lah. Sekiri boleh tuan-tuan? Boleh tak? Boleh tak? Saya pun kata kita buatlah masjid. Kita carilah duit pasang aircon. Bila pasang aircon tuan-tuan, ibu-ibu, dia mari sekali, dia tak mari pula. Saya tanya apa dia? Pasal apa mari tak mari pula? Dia kata sejuk sangat, tak larat nak kencing, dia kata. Alasan. Dulu panas, nak pingsan. Kalau sejuk, tak nak kencing. Serupa lah orang Membala ni. Dulu awak tak mari, masih bocor. Tirik kan? Tirik. Apa buat masjid ni besar lah. Lebar tak pergi masjid. Tak larat nak naik tangga. Tak kena semua. Ni perangai orang Membala ni kan? Dulu tak ada masjid bocor, tirik. Ni tak naik tangga pula. Jomlah berjemaah ibu ayah sekalian. Kita jemaah lah. Tak boleh subuh, mari zuhur. Aku subuh tak raya lah, tak bangun. Duk baca kunut pukul 9 pagi. Orang kunut 5 pagi, 6 pagi, dia 9 pagi tu fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. 9 pagi. Dah buat jannah, dia kata Allah pun faham, tak bangun. Dia ingat Allah pos darah dia. Dia faham kat dia. Dia buat. Ada kawan saya seorang di Kedah. Subuh tak nak sembahyang, duha tak nak tinggal.
Pelik betul. Dia orang niaga nak bagi murah rezeki, murah tukmu kata kan. Hak wajib tak sembahyang dia kira jaga sunat ya. Jom. Yang kedua Imam Al-Auza'i kata apa dia? Wattiba'us sunnah. Orang yang ikut Nabi ni dia akan buat apa dia? Yang kedua benda baik, dia akan mengikuti sunnah Nabi. Apa yang Nabi buat dia buat. Apa yang Nabi tinggal dia tak buat. Apa yang Nabi tegak dia tak buat. Ustaz, ya. Ada tak boleh kita buat benda yang Nabi tak buat di zaman dia, tapi benda tu tak bercanggah dengan Islam? Silakan. Tu nama dia bid'ah hasanah. Tuan-tuan kalau nak ikut Nabi buat, tuan-tuan buat. Zaman Nabi tak buat, tuan-tuan tak buat. Tuan-tuan tak payah duk baca lah kitab Sahih Muslim. Tak payah duk baca lah kitab Sahih Bukhari. Al-Quran pun tak payah baca. Zaman Nabi mana ada Quran macam kita. Tak ni yang duk kata bid'ah, 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 masuk neraka. Neraka bukan ketepak kita. Tengok neraka. Neraka bukan ketepakmu bodoh. Neraka ni hak Allah. Bukan sewenang-wenang boleh bagi orang masuk neraka. La ilaha illallah. Ni kita selawat ramai-ramai kata dia mau masuk neraka. Kira neraka habis gitu. Duk neraka membalon, duk neraka ramah, duk neraka yalla, duk neraka. Neraka belaka. Demo je tak masuk neraka. Tak boleh tuan-tuan. Yang Nabi buat kita buat. Kalau benda Nabi tak buat, Nabi tak tegur, benda tu tak bercanggah dengan Islam, silakan buat. Silakan buat, tak ada masalah. Boleh dah Ustaz? Boleh. Ni macam kita buat ceramah ni tuan-tuan. Zaman Nabi pun tak buat ceramah-ceramah rasmi masjid. Nabi tak ada buat-buat masjid Nabawi tu. Ketika Nabi sampai di Madinah, habis siap masjid, Nabi panggil orang main berkumpul, Nabi buat ceramah 3 malam. Tak ada. Hak ni bid'ah, tapi nama dia baik. Tak ada masalah. Ustaz, ya, kami sambut Maulid Rasul, kami nak belara, boleh tak? Boleh. Ikhtilat dia macam mana? Percampuran laki dan perempuan. Oh, laki duduk depan, perempuan duduk belakang, boleh tak? Boleh. Belara macam mana? Ustaz, yang tu lah kami baru bincang, cadang tahun ni nak pakai spender ke semua Ustaz? Haram lah tu. Belara pakai spender. Pakai seluar dalam tak boleh. Relax, tu imam duduk depan. Seluar dalam je. Tak boleh. Tapi tutup comel-comel. Tu imam jemaah semua pakai baju bah. Ibu-ibu dah pakai tudung dah comel. Silakan. Selawat. Silakan. Orang lelaki selawat kuat-kuat. Orang perempuan ikut slow-slow. Sallallahu ala Muhammad. Silakan. Sini tak tahu lah buat ke tak. Kalau di Malaysia buat. Di Malaysia, orang Malaysia dia belara 1000 orang, 500 orang selawat. Ya Allah. Tuan-tuan pergi ke Johor, hebat selawat dia bah. Sambil duk belara, sallallahu ala Muhammad, macam nak perang. Sallallahu alaihi wasallam, macam nak perang. Tuan-tuan turun ke Selangor, sambil belara, sambil berjalan, dia punya selawat dia mendayu-dayu. Sallallahu ala Muhammad, sayu je. Sallallahu alaihi wasallam. Daripada semangat mai sayu, turun mai Kedah macam nak mampu je selawat, macam nak mati je. Sallallahu ala Muhammad, macam nak mati je selawat. Selawat tu pula gigi palsu tertinggal kat rumah pula, lagi nak mati lah. Silaratul masjid. Nabi dan orang yang ikut akhlak Nabi, perangai yang keempat kata Imam Al-Auza'i apa dia? Mengimarahkan masjid. Mari, saya tak mau dengar dah tuan-tuan, bila ada kuliah ngerik 10 orang. Kesian dekat ustaz yang nak ceramah. Tuan-tuan tengok malam ni ramai tuan-tuan, sampai belakang tu ya Allah 40,000 orang. Campur dengan jin dan setan tuan-tuan. 40,000. Tiba-tiba mari kuliah gerik ada 10 orang. 10 tu pula, 5 tu pula dah kencing manis. Jat-jat jamban, jat-jat jamban, jat-jat jamban. Hak kencing manis tak ada dalam masjid, duduk keluar kan.
Bila isap rokok, tinggal 5 depan ustaz. Tu, isap rokok kat luar. Kita duduk di luar pun kira okey lah. Tak dapat pahala penuh boleh setengah, dia kata. Dia ingat pahala topok dia pun tak ada penuh boleh setengah. Tinggal 5 depan ustaz, 5. 3 pula dah lena. Tinggal 2. Ustaz tu mengajar nak bagi masuk Isya ya. Tengok 2 yang tak lena ni pun pelik. Pejam celik, senyum ke ustaz. Pejam celik, senyum ke ustaz. Rupa-rupanya yang tak tidur tu pekak. 2 orang tu pekak, kan? Ustaz tu mengajar tak ada apa. Tak tidur tu pun pekak, tuli, tak dengar apa. Kesian. Ayah, ibu, penuhkan masjid, imarahkan masjid. Yang keempat, tadi 3, yang keempat. Habis 5 habis, saya pun nak balik dah. Bini saya pun 3 kali minta gambar. Dia bimbang pasal pakai samping dengan baju Melayu ni. Dia kata pergi ceramah kau pergi nikah. Dia tengok saya nak keluar. Pergi ceramah. Saya sebelum nak keluar rumah pergi tadi maklum, angkat sumpah dulu. Bahawa saya dengan ini berjanji dan bersumpah. Pergi ke Yala untuk ceramah bukan nikah kan. Sumpah depan pintu rumah tadi ni. Kau nak dia keluar ni. Yang ketiga, yang keempat, akhlak Rasulullah dan orang yang ikut Nabi. Apa dia kata Imam Al-Auza'i? Wa tilawatul Quran. Hidup mereka dengan membaca Al-Quran. Ayah, ibu, tuan-tuan, perempuan, kita ni kena cari bekal dah nak balik ni. Tak berapa hari dah. Nabi kata bukan panjang umur umat dia ni, 60, 70, uyak mimpa wausin. Mati. Tak lama sebelum mati ni Allah Ta'ala dah bagi isyarat banyak dah. Dulu muda macam saya. Saya muda pada baba 30, saya 28. Saya beranak tahun 9, mak saya lah beranak tahun 90. Tapi nasib saya lah muka macam 52. Tu maklum tu kata kat saya belakang tu, saya tahu kan. Jangan kau cirit 3 minggu jaga kan. Saya pergi ceramah satu tempat di Malaysia lah. Tengah duk makan, satu pakcik tu dia tengok saya. Saya duk makan, dia duk tengok, kita pun tak selesa lah. Saya tanya tengok apa pakcik? Dia kata ustaz ada umur 52. Haram ni dia kata orang tua ni. Buta perut ke buta mata ni kan. Masa muda ni maklum sihat betul tak? Tak ada apa. Hujan pun tak ada apa, boleh mandi dengan hujan. Lah ni dah umur 60, bukan kata hujan, guruh pun dah penat dah. Tak nanti hujan. Dulu hujan tak penat, lah guruh pun penat dah dengar guruh, penat. Betul tak? Dulu muda-muda isap rokok tak batuk. Sekali 4 batang dia isap. Tak batuk. Sekarang ni umur 62, Allah tak isap pun batuk. Dia kata hak batuk tu rokok sendiri, tak kalau rokok kawan tak batuk, dia kata kan. Batuk macam anak ongkong nak keluar lu. Merokok. Tu kata tak sama. Tak sama maklum. Waktu muda, bila naik umur, Allah Ta'ala dah bagi peringatan. Betul tak? Peringatan yang pertama, ni kepala dah bertukar dari hitam ke putih. Misal daripada hitam ke putih. Nak wayak ke apa? Woi, kain putih tu tak lama dah pakai tu. Kain kapan? Dah tak sedar. Putih dia bagi hitam balik. Putih laka bulu hidung, bulu ketiak, semua putih laka dah. Kan? Lepas tu dulu rambut dah lebat elok, naik 40, kok tengah ni cerah dah. Kan? Tak ada apa dah kok tengah. Dulu pakai minyak gotu, sekarang gotu. Kok tengah ni tak ada apa dah. Tu peringatan. Dulu mata ni tak ada apa. Tak pakai spek mata pun nampak. Lah tak nampak.
Cuba mari masjid, tak pakai spek mata. Mari bawa bini dia, awak balik bini kawan. Kita pakai spek mata tu. Pakai spek mata tu. Turun-turun kat rumah, bobo-bobo bini orang. Start motor main tak balik. Tak boleh. Ni peringatan. Jangan duk pandang jauh-jauh dah. Makin-makin dekatlah pandang tu. Betul tak? Dulu maklum waktu muda dulu tidur nyenyak malam-malam. Lah lena pun tak pernah sedap dah. Kan? Kikui lari ke atas bangun tu tak tidur dah. Ni bancuh pula kopi dah kita tidur lah. Tu Allah Ta'ala nak suruh apa dia? Korang-korang nak tidur. Tu yang duk kena kencing manis tu. Bangkit kencing, bangkit kencing, bangkit kencing. Nak bagi tahu bangkit kencing, habis kencing, Allahu Akbar 2 rakaat. Ni dak. Sedia botol tepi kati. Asal nak kencing, awak masuk kencing. Cabut tak tepi, bubuh pula. Punya malas nak bangun. Ni maklum, mata tak nampak, jangan duk pandang dah. Tengok Quran dah banyak-banyak. Ni serupa orang yala pun serupa, orang membala pun serupa. Tak ada bala pun serupa. Baca Facebook banyak pada baca Quran. Betul tak maklum? Cakap betul-betul dengan bohong saya. Banyak dah orang duk bohong saya, lepas bohong 3 hari mati. Cakap betul-betul. Banyak baca WhatsApp daripada baca Quran. Serupa dengan saya pun. Allah duduk dalam rumah daripada cucu berketuk. Sama ni. Yang cucu tu dia punya calik tu atas cermin. Yang tok tu lajak. Terkeluar huruf-huruf tu. Korang-korang lah. Quran ni kena baca. Boleh? Lepas baca kena faham. Itu apa? Ni saya nak tanya, umur kita berapa? Ustaz, umur saya 60 tahun dah Ustaz. Okey, seronok 60 tahun. Seronok Ustaz. Ada tak 60 surah dalam dada? 60 surah ke apa? Kuliah pun lakon tak jumpa. Jadi imam ma'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dia pun duk heran, apa siapa pula kuliah panjang pada waktu hari ni? Bukan kata orang dia tu. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Cucu ada ngaji tadika kat masjid ni lintas ke belakang. Lakup baru jumpa. 60 surah tu kan. Jadi imam baca doa kunut habis doa makan tak kepelik tuan-tuan. Dia pesan dah kat anak dia ni, abah nak sembahyang subuh ni jangan duk ikut belakang. Aku sorang-sorang boleh lah. Allah Madini mayang hang, Allah Madina nak tukar ni dengan nak tu payah. Mak budak kata ki mayang ayah nak ambil pahala jemaah. Tengah-tengah duk sembahyang, anak mai duk belah kanan cuik bau. Nate ni sungguh dia kata. Aku duk kata dah jangan ikut belakang. Zuhur ngasak je aku ni. Subuh jangan. Mai rakaat kedua dia pun duk fikir ni nak tukar nak. Allahumma dini, Allahumma dina. Allahumma dina fi man hadait. Anak pun amin. Wa'afini wa'afina fi ma afait. Amin. Wa tawallana fi man tawallait. Amin. Anak pun okey. Wa barik lana. Wa barik lana wa qina azaban nar. Lepas dia apa sengap. Dia balik dia kata aku kata dah jangan nak sembahyang. Dia kata. Kacau Pak Long. Bukan kata baca Quran doa kunut pun tak lepas. Jom baca. Hafal Pak Long. Kita yang tu nak bungkus dengan kita dalam kubur tu. Betul tak? Isteri lawa tinggal. Habis hendak nikah dengan orang. Kita dalam kubur tahu dah tahu. Bila nak tahu, orang membala juga mati dalam kubur. Mati tengok, oi, ya.
Bini aku macam mana? Nikah dah celaka. Dia kata nikah dah. Duit habis bagi bini lawa. Sedekah dah. Duit apa ni masa habis dengan duk baca WhatsApp, baca Facebook, Quran dah. Kita ni tuan-tuan, masalah kita sekarang ni, kalau kebaikan untuk diri kita, kita berkira yang ni masalah. Kita baca Quran, bukan orang lain dapat kebaikan kita. Betul tak? Tuan-tuan baca Quran, in ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kita buat, tuan-tuan baca Quran, bukan saya dapat pahala, tuan-tuan. Pahala sebut betul-betul. Baru ni ada orang di Kedah, dia silap sebut pahala. Dia telefon saya. Tua dah. Dia kata, Ustaz, ada amalan-amalan nak tambah pahala. Saya tu ingat telinga silap dengar. Saya kata apa dia? Tak ada apa-apa dah nak tambah pahala. Saya kata 2 kali ni bukan telinga aku dah, mulut dia ni tak betul ni. Saya tanya dia, pahala tu dia. Itulah pahala masuk syurga. Pahala ke pahala? Ha, betul lah pahala. Tak betul juga. Kita buat, kita dapat pahala, bukan orang lain dapat pahala. Tuan-tuan semayang sunat bagi banyak, tapi kita dengan pahala berkira. Cuba pahala tu Allah tukar dengan duit, dengan nilai bat. Habis semayang jemaah keluar-keluar dapat seorang 27 bat. Hei tuan-tuan, penuh masjid, kena katuk bagi tambah pula. Tapi pahala ni benda tak nampak. Ni tuan-tuan mari dengar ceramah malam ni. Dapat pahala, tuan-tuan melangkah masuk, dapat pahala, dosa gugur. Tuan-tuan melangkah balik, dapat pahala, dosa gugur. Tapi tak nampak. Betul tak kalau? Hei, betul ke tak? Macam nak mati dah tengok ni kan. Jom kita jadikan lazim. Maklum, baca Quran. Saya tak mau nak ajak banyak-banyak sebab saya pun bukan orang ibadat. Sebab tu dalam ceramah saya jarang duk ajak orang zikir banyak-banyak, sebab saya pun tak buat. Dulu saya ceramah, zikir. Balik bini kata, cakap takat kita larat buat sudah lah. Saya ni jenis takut bini tuan-tuan. Takut bini. Kan? Saya dah bercakap dekat saya buat dah. Saya nak suruh tuan-tuan khatam 1 bulan 1 kali, tak payahlah, saya pun tak buat. Cuma saya nak minta sehari baca 1 muka. Boleh tak? Mula daripada esok dah, kalau tak mati lagi. Mau mati malam ni buat macam mana? Tanam azam, esok nak buat 7 minit je. Bukan sehari 7 minit kita tak boleh bagi masa dengan Al-Quran. Macam mana Al-Quran nak tolong kita di akhirat? 7 minit je tuan-tuan. Innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum. 7 minit dah. Jenis tu. Jenis tu. In. In. Tu hang baca 3 baris tu dah. Jangan duk baca penuh. Saya tak keluar rumah sebulan. Waladhi pun Allah 4 hari. Wal. Nak sebut waladhi tu. Wa patah wa patah wal laki dia main duduk tepi, wal padang pasiru, laki dia kata tu tak payah baca semuka, 3 baris sudah kan, tak keluar rumah. Jom, kita ni bukan makin muda maklum no, makin tua. Betul tak? Makin tua tengok-tengok, oh pipi dah kendur, mata dah kabur, uban berterabur, duk tunggu lubang kubur ya. Duk lagak lagi Pak Lona. Korang-korang lah pagi-pagi tu duk pergi minum kat kedai janda. Dia seronok sungguh. Sebab apa maklum? Sebab janda tu panggil dia abang, maklum balik panggil roh. Nak minum kopi pergi dapur, oh janda tu bawa minum abe. Oi, abe buah pelam masam jadi manis. Oh, abe ni. Habis duit lampu kiri. Buah paus masam jadi manis abe ni. Pok Long tu pula kan, umur 82. Janda panggil abe. Oh, gelak tak keluar suara, keluar angin dia. Janda tak minum abang. Tak
kena suara. Keluar angin. Korang-korang lah kedai janda tu maklum. Kok malaikat tarik nyawa mati atas kursi di kedai janda kot. Nah, kita biar mati atas jadah. Dan yang kelima, wal jihadu fi sabilillah. Akhlak Rasulullah yang terbaik yang diikuti oleh orang-orang baik ni apa dia? Berjihad pada jalan Allah, bukan berjahat. Jihad silap buat jadi jahat. No, sungguh-sungguh bantu agama Allah sekadar mana yang kita mampu. Macam kita nak buat perayaan malam ni lah. Tuan-tuan tak mampu dengan PT, buat keluar tenaga angkat kemah, susung kursi, tu jihad. Orang yang ada PT bagi PT. Orang yang ada duit harta bagi duit. Yang ada duit dirikan masjid. Kita tak ada duit, marahkan masjid. Nak datang masjid ni tak perlu duit. Kan, betul tak? Hak perlu kehendak. Orang dah buat masjid comel gapo dah, kita mari imarah. Mudah-mudahan yang buat dapat pahala, yang kita imarah dapat pahala. Dengar kata ada kuliah gapo, bawa orang no anak kita, isteri kita mari. Saya duk tengoklah ustaz. Ustaz ni seronok dia kata, okey lagi ya. Ustaz ni tak seronok dia kata, panggil salam ngantuk dah. Ustaz je dia mengajar je dia lama-lama kan. Qala musannif. Dia mengajar sejam. Tu saja setengah jam. Maklum, yang tu lah nak boleh ilmu maklum. Betul tak? Dia tu pun ada ilmu. Dulu saya mengaji dengan satu guru saya. Orang Kedah ni dia kalau cakap dua perkataan dia akan ulang. Apa nama, makna kata. Saya mengaji dengan dia. Dia pun apa nama, Usam. Dia pun tengok saya, dia apa nama, Usam. Bukan hang ni. Dia bercakap ni apa nama? Apa nama? Hukum dia tu makna kata. Makna tak kata dia yang kata tuan-tuan. Saya ngaji apa nama, makna kata, apa nama, biar lah. Jangan mana. Gitu kan. Biar lah. Boleh surga. Mari. Inilah tuan-tuan sikit sebanyak yang dapat saya sampaikan pada malam ni. Nak ikut kecek lagi tapi ada seorang lagi kan. Saya pun nak balik sebab duk angkat sumpah pula nak balik ni kan. Isteri saya cukup takut, dia tak tidur malam ni. Tadi dia nak keluar, dia suruh tangkap gambar. Keluar hotel lagi keluar. Betul kau pergi ceramah, kau pergi nikah. Tangkap gambar orang hantar nikah apa ramai-ramai. Kalau nikah ni seorang-seorang dalam bilik kata. Duduk ramai-ramai ni bukan nikah kan. Jadi saya nak minta diri, saya nak tolak dulu insya-Allah. Doakan esok jam 3 pagi sini saya nak tolak balik lah. Sebab pukul 9 pagi besok saya ada program di Kedah dan malam besok saya ada program di Pahang. Di Pahang pula, esok nak pergi ke Pahang pula. Sepatutnya malam ni dah ada di Pahang dah. Tapi Dr. Abdullah dia minta saya mari juga dia kata. Jadi saya pun nak mari, dia kata Ustaz Ji tengok di kampung Membala tu. Comel-comel nak darah sana. Tapi malangnya mari sini mak darah ramai nak darah tak ada. Ramai tu saya pakai samping takkan jumpa kan. Balik ni kena buang samping ni mak darah datang ha. Dia mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati pertemuan kita dan memberkati perhimpunan kita pada malam ni tuan-tuan. Insya-Allah saya doakan mudah-mudahan kampung Tengah Membala ni menjadi kampung yang dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi berkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat segala mudarat dan bala daripadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab terdirinya masjid yang indah ini tuan-tuan di dalam kampung tuan-tuan ni menjadi penyebab kita ni akan disatukan oleh Allah dengan hati-hati yang beriman dan bertakwa dan dijauhi daripada segala bala dan juga perpecahan dan sengketa dengan antara kita. Mudah-mudahan kita bertemu di lain masa, di lain ketika. Terima kasih atas jemputan pada malam ini. Mohon maaf atas kekurangan daripada diri saya pada malam ini. Mungkin ada percakapan saya yang tak sedap didengar oleh ibu dan ayah. Saya mohon maaf banyak-banyak. Sebelum saya datang ke sini, saya tidak ada sengketa dengan orang-orang di sini dan saya mau pulang pun tanpa ada sengketa. Boleh tuan-tuan? Ada siapa nak marah?
Kalau marah saya sumpah cerit 3 minggu. Alah, yang tak mau nak maaf saya. InsyaAllah serangkap pantun daripada saya untuk tuan-tuan. Anak Hindu main ulat bulu. Thank you, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.